wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini insya-Allah dalam kuliah duha anjuran Masjid As-Salam Puchong Perdana. Terima kasih kepada Masjid As-Salam Puchong Perdana yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Masjid yang sangat indah, cantik. Salih Alaihi Muhammad berhadapan dengan tasik seolah-olah terapung. InsyaAllah Salih Alaihi Muhammad dan masjid yang pernah memenangi masjid terbaik kebangsaan. Tahniah. Dan Salih Alaihi Muhammad dan Tanah juga kerana sudi untuk menganjurkan kuliah kita pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat sebaiknya dalam kuliah kita pada pagi ini insya-Allah. Tajuk yang nak kita bincangkan pada pagi ini ialah berakhirnya Syawal ke mana arah kita. Salih Alaihi Muhammad. Bulan Syawal merupakan bulan kesinambungan daripada ibadat yang banyak kita lakukan dalam bulan Ramadan. Nak tengok penghasilan ataupun apa yang berhasil dalam apa yang berhasil daripada Ramadan, tengok kita pada bulan Syawal. Kalau Syawal itu, Salih Alaihi Muhammad, bulan Syawal itu nampak perubahan, maksudnya Ramadan kita dapat manfaat. Tapi kalau Syawal kita nampak dhaif, nampak letih, puasa, nampak tak larat, qadha tidur balik, sebagainya, maka kita takut-takut kita masih belum dapat manfaat daripada Ramadan. Apa yang berlaku pada Nabi SAW dan para sahabat dalam bulan Syawal? Ada 5 peperangan yang besar yang berlaku. 5 peperangan yang berlaku pada Nabi SAW dan para sahabat dalam bulan Syawal. Salih Alaihi Muhammad. Istimewanya Syawal ni. Tapi kita dah habis Syawal dah ni. Nak cerita lepas Syawal. Dia memang macam tu. Selalu cerita benda istimewa lepas dia tak ada lah. Kan? Lepas dah habis Syawal, nak cerita tentang Syawal. Supaya tahun depan kita boleh ambil manfaat elok-elok dengan Syawal ni. Yang pertamanya tuan-tuan, Salih Alaihi Wasallam ada beberapa peperangan yang berlaku dalam bulan Syawal. Yang pertamanya perang Uhud. Perang Uhud dalam riwayat sebut berlaku dalam bulan Syawal. Bulan begitu ulama khilaf tentang exact date, tarikh yang tepat dalam bulan Syawal tu. Sebahagian mengatakan berlaku pada 15 Syawal. Salih Alaihi Muhammad. Perang Uhud, kita semua maklumlah. Perang Uhud berlaku dekat berhadapan dengan Bukit Uhud. Pertembungan di antara Salih Alaihi Muhammad, tentera Islam dengan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Peperangan yang berkesinambungan daripada Perang Badar Al-Kubra yang berlaku pada tahun sebelumnya, Salih Alaihi Muhammad, ataupun 2 tahun sebelumnya. Berlaku pada tahun ketiga selepas hijrah Nabi SAW. Salih Alaihi Muhammad dan tentera Islam sekitar 700 orang. Setelah ditolak 300 orang daripada orang-orang munafik, yang Salih Alaihi Muhammad berpatah balik pada pagi peperangan tu, tarik balik 300 orang.
yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, maka 700 tentera Islam terus berperang melawan 3,000 tentera-tentera kafir musyrik. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'id lil qital wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari daripada rumah keluargamu untuk menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk perang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Ali Imran ayat 121. Dalam peperangan ini 70, lebih kurang 70 tentera-tentera Islam syahid, dan di antaranya ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW yang sangat Nabi SAW kasih, Nabi SAW sayang. Waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu berlakunya perang tu, tentera Islam dah hampir kepada kemenangan. Tetapi disebabkan oleh strategi musuh antara yang dipimpin, yang dikelolakan oleh siapa nama Sayyid Muhammad Khalid bin Al-Walid, yang masih belum Islam, yang terkenal sangat dengan kecilikan strategi perang dia, maka menyebabkan orang-orang Islam Sayyid Muhammad turun antaranya daripada bukit Rumat tu, dan akhirnya Sayyid Muhammad, orang Islam yang sepatutnya mengepung tapi akhirnya terkepung dan mengakibatkan lebih daripada 70 orang yang syahid dalam peperangan tersebut. Nabi SAW sangat sedih dengan kematian Sayyidina Hamzah yang dibunuh oleh Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Siapa nama dia? Bukan? Ya. Oh, lupa pula nama dia begini. Begini blur sikit. Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan. Lalu Sayyidina Ali Muhammad, Abu Jahal, Abu Jahal dah tak ada dalam perang tu. Sayyidina Ali Muhammad, dan akhirnya nampak macam tentera Islam kalah, tapi ulama sebut tak, Islam tak kalah dalam peperangan tersebut, sebab kalaulah tentera Islam kalah, nescaya tentera musyrikin dah masuk dan merampas Madinah. Tapi apa yang berlaku, tentera musyrikin pun balik semula ke Mekah, meninggalkan medan peperangan tersebut, dan Nabi dan para sahabat Salih alaihi wasallam pun dapat balik ke tempat masing-masing Salih alaihi wasallam dengan selamat, kecuali 70 orang yang syahid dalam peperangan tersebut dan dikebumikan di kuburan syuhada di Salih alaihi wasallam di Uhud tu. Itu peperangan yang pertama. Peperangan yang kedua, ini peperangan yang istimewa juga. Peperangan disebut sebagai Perang Bani Qainuqa. Bani Qainuqa merupakan salah satu daripada Salih alaihi Muhammad, kelompok Yahudi yang berada di Madinah. Salih alaihi Muhammad. Bani Qainuqa merupakan salah satu daripada kelompok Yahudi yang berada di Madinah, dan Bani Qainuqa merupakan Bani ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelompok Yahudi yang kontrol ekonomi. Jadi salli ala sayyidina Muhammad, maka subhanallah, dan mereka ada pasar mereka, pasar Bani Qainuqa. Tercetusnya perang ini dalam riwayat berlaku pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Mulanya ada seorang muslimah yang pergi ke pasar Bani Qainuqa, di Bani Qainuqa Yahudi lah, di Madinah, untuk beli barang perhiasan. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, dia orang-orang Yahudi yang duduk dekat situ,
Depa ambil besi, depa cakok kain tudung perempuan tu, muslimat. Cakok kain tudung muslimat tu sampai tercabut. Sampai nampak aurat dia. Kita duk tengok benda ni duk jadilah ni kat Palestin. Memang perangai dia macam tu. Dia cukup tak suka dengan orang Islam. Lalu Salih Alaihi Muhammad, waktu bila dia cakok tudung dia, waktu dia tengah duduk, dia cakok tudung dengan besi. Bila dia bangkit, tudung dia cabut. Lalu nampak aurat dia. Waktu ada seorang lelaki Muslim, bila nampak kejadian tu, dia pertahankan perempuan tu. Tapi orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa ni khususnya, serang mereka tu. Salih cuma pukul dia sampai dia mati. Jadi berita pun sampai kat Nabi SAW. Nabi SAW pun bawa bala tentera Islam pergi ke tempat Salih cuma perkampungan Bani Qainuqa ni dan minta diperserahkan siapa yang bertanggungjawab tadi. Sampai berlakunya pembunuhan apa semua tu. Tapi dia tak layan. Dan akhirnya Nabi SAW kepung benteng Bani Qainuqa tu. Sampai akhirnya mereka menyerah. Dan akhirnya Salih Alaihi Muhammad, mereka akhirnya Islam ambil keputusan untuk menghalau atau keluarkan Bani Qainuqa daripada kota Madinah. 2. Tu Salih Muhammad. Ni semua jadi bulan Syawal. Bulan ni, tahun ni PKP tak jadilah. Kalau tahun lepas, tahun-tahun sebelumnya, ni kita raya tak habis. Tiap-tiap hari rumah tu buka. Nabi SAW dengan para sahabat pergi perang. Kita perang dengan lauk. Perang dengan lauk, perang dengan biskut, perang dengan kuih. Perang. Begitulah. Si lemak, lemang. Apa lagi kan? Macam-macam. Oh sungguh tuan. Nak mujahadah, nak puasa 6 ni, sangat mujahadah. Tahun-tahun sebelum ni. Pasal hampir setiap hari ada majlis rumah terbuka ni. Sampai ke tahap lepas Syawal. Masuk habis Syawal pun qadha rumah terbuka Ramadan. Ni Syawal. Raya. Tu. Aduh, subhanallah tuan-tuan. Saya 2 tahun ni alhamdulillah tak pening nak buat nak puasa puasa 6. Tapi dulu bagus lah. Dulu puasa 6 kita buat awal-awal siap-siap, puasa 6 habis, barulah nak apa-apa sambut apa. Syekh, bagi Syekh. Ni Syekh punya, nombor 10001. Barakallahu fiikum. Jadi Salih Alaihi Muhammad, tu perang Bani Qainuqa. Yang ketiga, perang Khandaq ataupun dipanggil perang Parit. Salih Alaihi Muhammad. Perang Khandaq juga berlaku dalam bulan Syawal, tahun ke-5 Hijrah. Salih Alaihi Muhammad. Dan proses penggalian parit ni bermula dalam bulan Ramadan. Gali parit ni dalam bulan Ramadan dah. Para sahabat puasa duk gali parit tu. Salih Alaihi Muhammad. Bukan setakat puasa gali parit. Benda makan pun tak ada. Bukan benda makan tak ada pasal puasa. Tapi memang tak ada makanan. Dalam perang tu cerita, para sahabat ni lapar, ambil batu, ikat kat perut ni. Ambil batu satu, ambilkan serban tu. Buah batu seketul tu. Besar sikit. Balut dengan kain serban tu, tak ni. Buah kat pinggang. Jerut bagi dia ketat. Tekan tam perut supaya tak berasa lapar. Kita lapar-lapar pun tak pernah jumpa orang minta sedekah dekat perut begitu. Tolonglah cik, saya ni pari tak makan, saya lapar. Cuba angkat tengok, ada tak dekat perut batu? Tak ada Ustaz Muhammad. Tengah-tengah duk minta tolong cik, tolong Ustaz, telefon bunyi. Ustaz nak jawab telefon Ustaz. Handphone pun ada. Kan? Tapi Nabi SAW dengan para sahabat waktu tu, Nabi depa nak pergi mengadu, depa perut lapar, ikat batu kat perut. Nabi SAW tengah duk korek tengah duk korek batu, tengah duk korek parit. Batu, Salih Muhammad, Nabi SAW beralih. Nabi SAW tak jawab, angkat baju je. Di perut Nabi SAW ada 3 ketul batu. Batu demi batu sahabat sebut. Maksud Nabi lagi lapar pada kami.
Dalam perang tu juga sallallahu alaihi wasallam Muhammad berlaku apa tuan-tuan? Bila seorang sahabat dia sedih tengok Nabi SAW, dia pun balik ke rumah dia, habaq kat isteri dia, ada apa kita di rumah ni? Ada tepung sikit, bolehlah nak buat roti. Lepas tu ada anak kambing sekor. Tapi jangan panggil ramai-ramai. Panggil Nabi seorang je. Satgi tak cukup nak makan. Tak apa, Sat dia pun pergi ambil kambing tu, dia sembelih. Dia pun suruh isteri dia uli tepung tu buat roti. Dia pun pergi kat Nabi SAW, bisik pelan-pelan. Rasulullah, jom pergi makan di rumah, dah makanan sikit. Yang abang korang. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu, wahai sahabat sekalian, ni kawan kita ni buat kenduri rumah dah, jom kita pergi. Oh, dia susah hatilah. Dia jalan cepat balik rumah dia. Nabi kata, dia jalan cepat, susah hati. Macam mana Nabi panggil semua orang ni? Rasulullah kata, tudung periuk tu jangan duk angkat. Tudung periuk tu jangan duk angkat. Ambil daripada tudung. Ambil buah pada tudung tu. Dan subhanallah, berkat mukjizat Nabi SAW, makanan tersebut boleh dimakan oleh keseluruhan daripada tentera-tentera dalam peperangan tersebut. Tu nak cerita. Sebab tu kisah yang berlaku dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ni nama dia perang parit. Parit. Mana main parit ni? Negara Arab ni, negara-negara padang pasir ni, mereka tak biasa dengan parit. Pasal mereka jenis tak apa nak dayak. Dayak ni dia kurang, ada parit. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila berlaku perang yang macam ni, dengar kata musuh nak mai serang kota Madinah, macam mana kita nak buat? Nak pergi perang kat luar ke, nak pergi perang kat dalam ke? Sampailah Salman Al-Farisi. Dia ni duduk di Parsi. Walaupun dalam riwayat sebut dia bukan orang Parsi. Dia bukan orang Parsi. Dia ni asal ditangkap dijadikan hamba, tapi dia duduk di Parsi. Lalu subhanallah Muhammad, dia kata kalau tempat kami perang, kami biasa buat parit. Parit ni luas dia kalau kuda lompat tak boleh nak lepas. Kalau kuda lari lompat tak boleh lepas. Kalau kuda jatuh dalam tu tak boleh nak naik. Itulah dia punya saiz daripada parit tu. Maka sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi dengan para sahabat setuju. Depa tengok pada posisi zon mana yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tempat yang paling fragile lah, tempat yang posisi kedudukan Madinah yang paling lemah, yang mudah untuk diserang oleh musuh. Maka dikorek parit tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita pun teringin nak tengok parit tu. Tapi disebabkan oleh sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada satu fahaman yang mai di Mekah satu ketika dulu, yang mula menghilangkan tempat-tempat yang sejarah ni sebab dia takut orang buat bid'ah. Kita pun tak setuju juga. Janganlah pergi duk kambuh parit tu, kami nak tengok. Dia kata orang duk pergi sembah, pergi buat bid'ah dekat, pergi buat khurafat gitu. Kalau depa pergi buat khurafat, tangkap depa lah, jangan pergi duk kambuh yang tu. Betul kan? Kita fikir lagu tu lah, tapi yang lagu tu lah. Adakah tempat ke, pokok ke, apa semua yang kita duk tengok yang related dengan Nabi SAW, mereka nak pergi, kira nak pergi, tutup semua. Supaya orang tak, dia sebab atas alasan dia, orang duk pergi buat khurafat. Jadi sayanglah kita teringin nak tengok. Tapi tak ada lah, tak boleh nak tengok dah. Pasal apa? Pasal dah dikambuh. Jadi perang tersebut, tentera Islam ada sekitar 3,000 orang. Dan pasukan musyrikin berjumlah dia panggil apa, tentera Ahzab, bukan sekat orang musyrikin Mekah dah, combine, campur dengan orang-orang yang duduk di sekitar Madinah yang tak suka kepada kepimpinan Nabi, dengan orang-orang Yahudi, campur bomba-bomba. Allah sebut dalam Quran tenteranya nama tentera Ahzab, tentera bersekutu. Saya serang sekitar 10,000 orang. Dan subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam peperangan ini tidak sampai ke tahap berlaku pertembungan dalam peperangan. Allah memasukkan ke dalam hati sesetengah orang yang tidak kuat iman, dia ketakutan dan lari meninggalkan tempat peperangan.
Yang tinggal itu hanya daripada orang-orang yang kuat iman dia, yang sanggup apa saja dengan Nabi SAW. Kemudian Allah tak jadi pun perang. Bila Allah mai hantar ribut saja yang memusnahkan perkemahan-perkemahan orang-orang musyrikin dan tentera-tentera azab, akhirnya mereka pun balik ke tempat masing-masing setelah tunggu sekian lama tak diperang. Yang keempat dia panggil peperangan Bani Sulaim. Perang ini terjadi pada Syawal tahun kedua Hijrah. Lokasinya di Kudri. Ketika itu pasukan muslimin berjumlah 200 orang berangkat menuju Qarqarah Al-Qadri. Rasulullah memimpin peperangan tersebut berhadapan dengan Bani Sulaim dan Ghatafan. Dan akhirnya musuh-musuh Islam melarikan diri. Yang kelima, Perang Hunain. Perang Hunain terjadi pada tahun ke-8 Hijrah pada bulan Syawal juga. Umat Islam berhadapan dengan dua sekutu, Hawazin dengan Bani Thaqif. Perang Hunain berlangsung 14 hari dan kemudiannya Nabi SAW berhasil memimpin kaum muslimin dalam menakluk kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Lead daripada Fathul Mekah itu ialah Perang Hunain ni. Ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad 5 perang yang berlaku dalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad bulan Syawal. Jadi maksudnya bulan Syawal ni bukan sekadar bulan seronok pasal habis Ramadan. Tak. Dalam sejarah cerita para sahabat pi keluar berperang dalam bulan Syawal. Baik. Saya nak bawa tuan-tuan beberapa kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Syawal yang kita boleh ambil pengajaran. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan setahun puasa. Bulan Syawal namanya bulan setahun puasa. Betul bulan setahun puasa? Bulan Ramadan bulan sebulan puasa. Bulan Syawal bulan setahun puasa. Macam mana puasa setahun dalam bulan Syawal? Padahal Syawal dah 30 hari je. Iaitulah dengan kita berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, dalam sebuah hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bisa ada maksudnya. Siapa puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka tuan-tuan, pasal apa agaknya Allah susun 6 hari? Dan nilai dia setahun. Sehari puasa gandaannya 10 kali ganda. Sehari puasa gandaannya 10 kali ganda. Jadi 30 hari kali 10 jadi 300, yang tu bulan Ramadan. Jadi 300 ada 60 hari lagi. Setahun ada 360 hari. Kalender Islam lah. Kalau kalender Hijrah, kalender Masih ini 365 hari. Dia lebih 5 hari. Kalender Islam ada 360 hari. Sebab tu kalau kita kira dia makin pendek. Pasal 360 dia makin setahun kurang 5 hari, setahun kurang 5 hari, setahun lama-lama dia makin pendek lah. Maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada 6 hari lagi. 6 hari dalam bulan Syawal kali 10 jadi 60. Total up 360 hari. Syarat dia kena puasa dulu 30 hari dalam bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan sebenarnya dia merupakan salah satu cara supaya kita istiqamah untuk teruskan berpuasa sunat. Bila kita puasa 30 hari non-stop straight kita puasa, jangan landing terus. Tak landing terus. Puasa tiba-tiba stop, terus tak puasa dah. Makan aja straight. Jadi nak bagi lekat, lepas 30 hari puasa, landing pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Puasa dulu 6 hari. Puasa dulu 6 hari. Supaya perut tu tak terkejut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Perut tak terkejut. Maka 30 hari, kemudian bulan Syawal puasa paling kurang 6 hari. Dia ada 3 cara orang yang nak qada puasa fardu. Puasa Ramadan itu tak habis puasa pasal ada haid lah, main puasa semua sebagainya. Macam nak buat? Pertama, qada dulu. Qada dulu dalam bulan Ramadan. Qada dalam bulan Syawal. Lepas qada, sambung dengan 6 hari Syawal. Tu yang paling cantik. So kalau puasa, kalau qada dia, kalau dia ada 7 hari yang dia tinggal, campur 6 hari, jadi 13 hari. Puasa semua 13 hari dalam bulan Syawal. Yang ni yang paling baik. Sebab mendahulukan yang wajib berbanding yang sunat. Dia Syawal dia ada 6 hari je. Puasa Syawal ada 6 hari dan kena buat dalam bulan Syawal. Puasa qada, keutamaan dia ialah mendahului yang sunat. Maka paling cantik dia qada dulu 6 hari, 7 hari yang dia ada yang ditinggal tu, kemudian dia buat 6 hari. Jadi 13 hari kalau mampu. Itu yang paling soleh lah tu. Yang kedua, dia puasa 6 dulu. Sebab puasa 6 dia terikat dengan Syawal. Puasa qada dia tak terikat dengan bulan Syawal, dia boleh puasa aja sampai hari-hari yang biasa, bulan-bulan yang lain. Demikian yang dilakukan, yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah pun malas serba kami ke? Tak nak tunjuk kebolehan dia, keharusan buat macam tu. Orang soleh bukannya kita. Lalu salat Jumaat yang kedua. Yang ketiga, salat ala Sayyidina Muhammad. Ulama menyebutkan digabungkan kedua-duanya. Buat puasa qada, puasa sunat 6 hari tumpang dia. Boleh. Yang ni yang paling laih sekali. Tu pun kira okey dah. Daripada tak buat langsung. Ambil 6 hari kena buatlah, belajar-belajar buat. Siapa tak habis tahun ni, buat tahun depan. Buat tahun depan. Pastikan 6 hari ni kita kena buat. Salat Allah SWT. Buat bagi selesai. Ni tiap-tiap tahun pun duk jawab tu, tinggal sikit je Ustaz, tinggal sikit je Ustaz. Allah Ustaz, ni hari ni berapa bulan Syawal dah? Habis dah Syawal. Loh Ustaz, ya Allah saya tinggal sikit je, nak habis Ustaz, tinggal 6 je lagi. Tiap-tiap tahun pun duk jawab yang tu je. Kan, tak mau dah, cukup-cukup lah. Kita nak tahun ni, bermula tahun, kalau tahun depan, kot tahun ni tak habis, tahun depan kita nak bagi elok, bagi sempurna, cantik. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, training supaya kita istiqamah untuk puasa sunat. Lepas pada ni habis Syawal, ni masuk ni. Lepas Syawal bulan apa tak? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Dzulqa'dah. Kan? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, lepas ni Dzulhijjah masuk raya haji dah. Jadi bila masuk saja bulan Dzulqa'dah ni, paling kurang sebulan puasa 3 hari. Thalathati ayyamin kulli syahr, kata Nabi SAW. Puasa 3 hari dalam sebulan. Dah setting dah? Dah puasa dah kan? Dah start dah puasa? Start dah? Kemarin? Puasa dah? Start dah 1. Lepas rajin. Dapat 8 hari je apa? Isnin Khamis. Puasa putih lagi 3 hari. Oh ya Allah, Robi. Hebatlah. Tok wali semua kat sini ni. Waliullah ni rajin puasa. Dia ada satu makam. Ada satu makam orang yang dekat dengan Allah ni, makam yang jarang orang dapat. Ada orang kelebihan dia ialah rajin tahajud. Ada orang kelebihan dia rajin sedekah. Ada orang kelebihan. Ada satu kedudukan seorang hamba Allah yang dekat dengan Allah yang jarang orang dapat. Nama dia puasa. Siapa dapat puasa Nabi Daud? Oh hebat. Hari ni puasa, esok buka. Hari ni puasa, esok buka. Hari ni puasa. Seorang wali Allah, dia puasa setiap hari. Kecuali 5 hari yang tak boleh puasa tu, dia tak puasa. Hari yang lain, puasa lah kah? Hebat tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat puasa Isnin Khamis jadilah. Tak dapat puasa Isnin Khamis, dapat puasa sebulan 3 hari pun jadilah. Setting lah bagi elok, bagi dapat 3 hari dalam sebulan. Paling cantik 3 hari putih, 13, 14, 15. Tapi nak puasa 3 hari turut-turut kelupak juga.
Kan? Ambil Isnin, Khamis, Isnin ke, kan Isnin ke, Khamis ke, Isnin, Khamis, Isnin ke, tu pulang lah. Bagi dia berjumpa dengan hari-hari yang kita dapat 2 pahala. Dia boleh berjumpa pula dengan hari Isnin pula, hari yang Nabi SAW rajin puasa. Pula berjumpa pula dengan hari apa ni, hari Ashura pula, puasa hari Ashura tu. Pula hari tu dapat 2 pula. Sebagainya. Baik, Allahumma salli sebab tuan-tuan. Tu. Yang pertama, hari bulan Ramadan disebut sebagai hari ataupun bulan sallallahu alaihi wasallam Muhammad puasa setahun. Siapa yang berebut, dia dapatlah. Yang berikutnya, bulan Syawal disebut sebagai bulan silaturrahim. Dah betul lah. Bulan Syawal, bulan silaturrahim. Pasal apa bulan silaturrahim? Beraya. Lu tak boleh Ustaz, tak SMA lah PKP, tak SMA lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, tak habis-habis lagi ni, kluster raya ni tak habis lagi. Kluster raya ni tak habis lagi. Yang duk turun-turun sikit lah ni, alhamdulillah ni. Ni di antaranya kluster raya lah ni. Kluster yang punca daripada ziarah hari raya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu saya ceritalah. Tapi memang pada asasnya bulan Syawal merupakan bulan hari kita pi beraya, pi ziarah, menziarahi. Sebab tu suruh pi rumah orang, pi ziarah. Hubungkan silaturahim, perintah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pi kubur. Hari raya kita pi kubur. Boleh tak pi kubur hari raya tu? Boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan spesifikkan hari raya pi kubur. Sebab hari raya suruh pi rumah orang hidup. Pi jumpa orang hidup, jumpa orang mati. Pi sehari sebelum raya. Kalau nak ni lah, ni cerita lepas PKP lah ni. Pi sehari sebelum raya ziarah kubur. Hari makbul doa, hari tengah puasa dalam bulan Ramadan. Semua kelebihan dekat situ. Pi ziarah. Pi jumpa mak ayah kita yang telah meninggal dunia tu. Pi jumpa, sembang dengan ni. Sallallahu alaihi wasallam. Sembang dengan mak ayah dia kat kubur. Kita, mak, tahun ni cek balik rumah abang lah. Ni dah abang kat mak dia. Dah cek tak mai esok lah. Cek nak balik rumah abang kat Sarawak. Tak-tak bunyi, baliklah nak. Allah. Terkejut tumbang dia. Dia tengok apa, Tok Adi tengok duduk bersandak kat rehat baru lepas kuat kubur. Allah SWT. Nabi balik Rasulullah SAW pergi berjumpa, pergi ziarah, menziarahi. Tak ada siapa dah Ustaz, tak ada siapa dah, mak ayah meninggal dah, tak ada siapa dah balik kampung. Inilah salah faham kita ni. Siapa yang menggantikan mak ayah kita bila mak ayah kita dah tak ada? Siapa? Adik-beradik dia, mak menakan kita, pak menakan kita. Itulah pengganti mak ayah kita. Hubungkan silaturahim dengan pak menakan, mak menakan. Tak ada siapa dah, mak ayah saya ni, mak pun tunggai, ayah pun tunggai. Saya pun tunggai juga. Lepas tu, ziarah siapa? Kawan-kawan mak ayah kita. Nabi SAW suruh hubungkan, jangan putuskan, hubungkan silaturahim dengan kawan-kawan mak ayah kita. Bila mak ayah meninggal, kawan-kawan dia siapa? Pergi ziarah. Nabi suruh. Kita tak ada dah lah ni, tak kenal dah tuan-tuan. Mana kenal dah? Mana kenal dah? Saya ada satu family, family pak menakan saya. Family pak menakan. Abang kepada ayah saya. Family depa, Allah, kita cemburu. Rapat lah. Dia rapat. Depa adik-beradik dah, depa rapat dah. Berapa beradik mak depa? No, Pak Ngah. Bukan no, anak Pak Ngah. Anak Pak Ngah. Anak dia ada berapa beradik? Pengacuk. Bukan, adik-beradik adik-beradik anak-anak Pak Ngah, anak-anak dia. Tak ingat. Tapi rapat.
rapat. Bukan setakat abang adik tu. Anak-anak menakan semua berhimpun setiap hari raya, uniform sama. Sedondok semua. Lepas tu pergi ziarah adik-beradik, rombongan kereta. Tiap-tiap kali raya mesti sampai. Daripada yang besar sampai ke cucu. Semua ada. Ya, rapat semua. Dan saya suka buat itu. Pasal perkenal adik-beradik. Mai jumpa. Kita tak kenal dah. Main kecil-kecil ni kan kenal dah. Lepas tu ni siapa pula ni, anak siapa pula, siapa? Kita kenal lepas tu. Tu Nabi SAW suruh. Pergi ziarah, menziarahi. Bagi kenal adik-beradik. Masalah kita lah ni pula, bawa anak beranak kita, handphone seorang satu pula. Ganyan sembang pun. Duduk kono dengan handphone ni. Dah tak kenal siapa. Jadi subhanallah tuan-tuan, ni satu budaya yang baik yang kita kena ni balik, kita kena hidupkan balik suasana ni. Suasana ziarah, menziarahi hari raya. Ya, sebab kita jangan nak buat hari yang lain. Cerita ziarah-ziarah ni bukan tunggu raya saja. Memang suruh kita buat. Buat bulan-bulan mana pun buat. Pergi ziarah adik-beradik, perkenal anak-anak kita dengan adik-beradik. Pergi kenal cucu kita dengan adik-beradik, pergi perkenal semua. Supaya dia tak renggang, supaya kenal adik-beradik. Ni Belagabur pun tak kenal. Tanya kita ni, hang asal mana ni? Baru pindah pada sini. Asal kampung tu. Aku pun asal situ juga. Duduk mana? Tang mana? Itu duduk lorong tu. Aku pun duduk lorong tu juga. Lorong tu. Ni anak siapa? Pak menakan aku pun nama tu juga. Anak siapa? Rupanya anak sepupu dia pun dia tak kenal. Cerita orang lah ni. Salih Allah SWT. Maka tuan-tuan, antara benda yang diajak pada kita dalam agama ni ialah untuk bersilaturahim. Kenal. Terutama kepada orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Ada talian darah. Yang ni lagi-lagilah diminta kepada kita untuk kita menghubung dan jangan diputuskan. Dan subhanallah, Syawal itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita jadikan dia sebagai bulan yang kita aktifkan suasana ni. Suasana ziarah menziarahi. Kalau mai bulan Syawal, mai ziarah menziarahi ni, kita rasa macam tak pelik lah. Tak pelik. Kalau mai bulan-bulan lain ni, aku nak pergi rumah ni, pasal apa nak pergi rumah? Kena nak minta duit ke apa? Ada apa benda ke? Nak memegang kenduri ke? Dia mesti ada tujuan dia. Tapi bulan Ramadan, bulan Syawal, kita pergi ziarah rumah orang, dia tak perlu ada tujuan. Hari bulan tu memang maklum dah. Jadi bulan yang kita faham dah, bulan tu orang akan mai ziarah menziarahi. Salih Muhammad. Yang ketiga, dia panggil Allahumma salli ala Muhammad, bulan kemaafan. Bulan Ramadan ni, bulan Syawal ni dia panggil bulan kemaafan. Ada orang dia tunggu bulan Syawal tu nak minta maaf. Dia buat apa, dia susah hati lah, aku lah buat salah betul kat dia ni, tapi nak habaq kat dia lagi, dia takut pula lagi, dia marah aku pula. Tak apa, tunggu Syawal lah. Lagi sehari nak Syawal, mati. Kan? Jadi dalam bab minta maaf kat orang, jangan tunggu bulan Syawal. Tapi bulan Syawal ni jadi maklum, jadi ma'ruf dengan kita ni. Salih Azim Muhammad, bulan Syawal ni kita pekat-pekat minta maaf susu. Islam ajak, bila bersalam-salaman dalam bulan Syawal, baca ataupun kata dekat dia, taqabbalallah minna wa minka. Taqabbalallah minna wa minka. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita buat itu dalam bulan Ramadan. Itu yang dia ajak. Tapi orang Melayu ni, dia pandai. Dah alang-alang kita pergi ziarah, alang-alang kita berjumpa, kita pekat-pekat minta maaf lah. Minta maaf. Bagus. Tapi jangan tunggu setahun sekali je minta maaf. Dengan mak ayah dia pun setahun sekali je tunggu. Setahun sekali baru jumpa apa-apa. Ni tak boleh balik raya, dia susah hati lah, dia marah lah, dia protes lah. Pasal apa? Kami nak balik minta maaf kat mak ayah kami ni. Tak payah tunggu raya minta maaf kat mak ayah ni. Tak payah tunggu raya. Tiap-tiap hari kena minta maaf. Mak, minta maaf nah, salah-salah apa? Salah Muhammad. Tak apa, mak pun minta maaf lah, aku mak ada salah-salah apa. Mak, maaf-maafan ni bukan tunggu hari raya. Tapi kita macam mana ziarah menziarahi tadi ni,
kita pun jadikan Syawal ni sebagai bulan kemaafan. Satu benda yang sangat baik. Satu benda yang sangat baik. Saya selamat. Lagi. Yang keempat, bulan Syawal keistimewaan dia tuan-tuan ialah bulan nikah rupanya. Bulan nikah. Jangan menikah Ramadan. Ujian dia berat. Kan? Bulan Syawal merupakan bulan nikah. Kenapa bulan Syawal bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan? Kerana pada zaman dahulu Allah menurunkan wabak penyakit yang menyebabkan banyak pasangan pengantin meninggal. Kaum jahiliah menjadikannya itu sebagai satu malapetaka dan tidak memperbolehkan kaumnya untuk menikah dalam bulan Syawal. Ceritanya dulu-dulu berlaku wabak. Asal pengantin aja mati. Asal pengantinnya mati. Jadi pelik. Macam cerita apa kemarin kita tengok tu tak? Nikah muda mati, nikah. Kampung lambat kan? Kampung lambat. Semua orang tua-tua tu, semua orang lelaki-lelaki tua baru kahwin. Kahwin muda tak boleh pasal mati. Rupanya ada seorang tu, ada seorang perempuan dekat dalam kampung tu, dia kena apa? Kena kecewa ke apa? Suami tinggal dia apa? Dia dengki. Siapa-siapa yang nak menikah dia dengki. Jadi dia buat herba tu, dia kata apa? Nak kahwin lah, nak makan herba aku ni. Rupanya orang aku jadi kuat, rupanya mati. Gitulah cerita. Jahat. Lepas tu habis orang kampung mati. Siapa kahwin muda mati. Rupanya dia punya pasal. Tuan-tuan. Jadi dulu berlaku wabak. Jadi wabak ni sampai ke tahap mainlah orang-orang jahiliah ni dia fikir wabak ni pasal apa? Pasal kahwin. Akhirnya depa kata sial berkahwin dalam bulan Syawal. Maka bila Islam main, Nabi SAW buat apa? Nabi tunjuk dia sendiri kahwin bulan Syawal. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkahwin dalam bulan Syawal, Nabi berkahwin dengan Aisyah bulan Syawal, Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah juga dalam bulan Syawal. Dan tujuan dia untuk tunjuk bahawa sallallahu alaihi Muhammad nak buang ni pemahaman-pemahaman jahiliah yang menganggap sial berkahwin dalam bulan Syawal. Dan kita juga nak ambil sunnah bagi Nabi SAW untuk berkahwin dalam bulan Syawal. Yang dah kahwin dah tak payah duduk fikir lain. Sudah-sudah lah. Nak ejah lain pun susah dah. Kan? Sallallahu alaihi anak-anak kita yang tak kahwin lagi, yang ada perancangan nak kahwin, di antara yang benda yang kita boleh suggest, yang kita boleh cadangkan ialah untuk berkahwin dalam bulan Syawal. Bulan Syawal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab apa kahwin Syawal ni? Nak ambil sunnah Nabi SAW. Salah satu daripada apa Nabi SAW pernah buat. Bulan-bulan lain pun ada. Bulan lain pun ada. Ada Nabi SAW kahwin bulan lain. Nabi SAW ada lain beristerinya. Hanya 2 isterinya Nabi SAW berkahwin dalam bulan Syawal. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Lagi yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima, bulan Syawal merupakan bulan pembuktian takwa. Bulan Syawal, sallallahu alaihi Muhammad, bulan yang kita membuktikan takwa yang kita terima daripada bulan Ramadan. Daripada amalan-amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan. Puasanya banyak dalam bulan Ramadan, ibadat, baca Quran, zikir, sedekah, qiyamul lail, tahajud. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam-macam yang kita buat dalam bulan Ramadan, ending yang kita harapkan daripada bulan Ramadan ialah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapat takwa. Ending takwa ni duduk kat mana? Ending takwa ni dapat dia, hasil dia bermula daripada Syawal. Sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan buat ibadat, nak tengok hasil dia, tengok Syawal. Berubah tak amalan kita ni? Macam mana rajin semayang tahajud waktu bulan Ramadan hari tu ni? Sambung tak tahajud tu dalam bulan Syawal? Macam mana rajin puasa dalam bulan Ramadan tu? Rajin tak puasa sunat dalam bulan Syawal? Dia bercanggah tau. Dia
amalan yang banyak kita buat, dia boleh jadi salah satu pada dua. Ingat elok. Amalan yang banyak kita buat, dia boleh jadi salah satu pada dua. Tengok kita duduk, kita dapat amalan. Satu, kita letih dengan amalan tersebut menyebabkan kita langsung tinggal. Faham tak? Hari tu kan puasa banyak dalam bulan Ramadan. Akhirnya nak suruh puasa lagi. Tak mau dah, jenuh dah puasa hari tu pun. Dia tak? Hari tu bangun tahajud banyak sampai tiap-tiap malam asal bangkit sok je tahajud dulu. Asal bangkit sok je tahajud dulu. Dah ni Salih Sayyid Muhammad, sok pun ke mana, tahajud pun ke mana, subuh pun lambat. Saya duk sebut ni betul-betul jadi tak ni? Dak lah, kat macam ni dak lah. Ni pukul 2.30 pagi bangkit tahajud dah. Kan Salih Sayyid Muhammad? Tapi kita duk tengok-tengok ramainya macam tu lah. Dia panggil qadha balik. Qadha balik. Yang tak boleh makan hari tu, dia makan balik. Yang tak boleh apa semua hari tu, dia buat. Yang duk buat banyak-banyak, kita hari tu baca Quran banyak dah ustaz. Sampai hari ni Quran tak buka sekeping pun lagi. Selain lagi tak buka. Ni habis Syawal dah ni. Habis-habis khatam 70 juzuk hari tu ni. Watammat kalimatur rabb tu, habis-habis baca tu. Pakai tutup tu Quran ni sampai hari ni tak buka Quran lagi ni. Ada. Salih ala Sayyid Muhammad. Salih ala Sayyid Muhammad. Allah Subhanahu. Maka dia panggil apa? Amalan yang banyak dia lakukan itu dia tinggalkan. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, Salih ala Sayyid Muhammad, amalan yang banyak dia lakukan hari itu dia lekat walaupun sebahagian. Lekat. Dia puasa banyak hari tu, habis-habis Syawal, habis-habis Ramadan, dia sambung dengan puasa-puasa sunat lagi. Pasal apa? Hari tu dah training dah, melekat elok dah. Salih ala Syamad. Lagi apa ni? Sedekah dia, qiyamul lail dia, tahajud dia, baca Quran dia. Semua yang banyak dia buat hari tu ni, dia bersambung dengan amalan-amalan tersebut selepas daripada Ramadan dia. Ini dia panggil apa? Pembuktian takwa. Salih ala Sayyid Muhammad. Pembuktian takwa. Dan yang keenam tuan-tuan, Salih ala Sayyid Muhammad, Syawal, bulan kembali kepada fitrah. Salih ala Sayyid Muhammad. Ramadan, Syawal merupakan bulan kita kembali kepada fitrah. Yakni selepas daripada kita melalui Ramadan bulan pengampunan. Bulan maghfirah. Keluar Ramadan, kita kembali bersih daripada dosa. Bersih. Keluar. Sebab tu kita sambut Hari Raya Fitrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Dan yang berikutnya, yang terakhir, Ramadan bulan takbir. Syawal. Syawal bulan takbir. Betul tak? Ada 2 bulan disebut bulan takbir. Bulan apa? Bulan Syawal dengan Zulhijjah. Ada bulan-bulan lain saya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada? Tak ada. 2 bulan aja. Bulan Syawal dengan bulan Zulhijjah. Bulan yang disunatkan kepada kita untuk melaungkan takbir, memperbanyakkan takbir. InsyaAllah tuan-tuan, itulah kelebihan-kelebihan daripada Syawal. Yang kelebihan ni kita nak bawa pada bulan-bulan yang lain. Sebut tadi ni puasa sunat, lanjut terus puasa sunat. Mana arah kita? Itulah arah kita. Tahu dah guidance dia. Kemudian puasa bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan apa lagi? Bulan apa tadi? Silaturahim. Sambung silaturahim lepas tu. Bulan Syawal, bulan apa lagi? Bulan kemaafan. Sambung kemaafan lagi. Bulan nikah. Cukuplah nikah. Tambah lagi. Kau ada yang lain-lain nak tambah. Dah ada anak-anak tu lah, anak-anak. Tapi betul lah, tidak kita tak tahu. Ada anak cucu nak menikah kan? Tanya. Ada tak bila-bila tarikh-tarikh yang sesuai kami nak melangsungkan pernikahan ni? Tok cadang lah, tok cadang apa? Yang hari tu mengaji hari tu ni ada ustaz sebut antara bulan yang Nabi SAW nikah, bulan Syawal lah. Syari tengok bulan Syawal lah.
Oi lambat lah tu. Oi tahun depan mula tu. Mina nikah dah. Boleh cadang. Sebab kita dah tahu dah. Bulan kita buktikan takwa, lanjut semua amalan-amalan yang kita buat dulu ni, bulan Ramadan tu, lanjut sampai Syawal, lanjut terus sampai bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan dan semua Allah, mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui, Syawal yang telah kita lalui memberi kesan dalam kehidupan kita, kita jadi orang yang bertakwa di sisi Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, saya ucap terima kasih kepada pihak Masjid As-Salam yang menganjurkan kuliah kita, dan saya nak minta pihak semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini untuk kita sama-sama memberikan sokongan kepada pihak saudara masjid untuk kita memberikan sumbangan kita ke akaun yang telah tertera tu untuk pihak masjid meneruskan aktiviti pengimarahan masjid. Ingat dalam tempoh PKP ni, maka orang tak boleh pergi masjid, ramai orang tak boleh pergi masjid, maka tak ada kutipan, tak ada dana, kurangnya sumbangan dan sebagainya, menyebabkan Allahumma salli alaihi tuan-tuan masjid tidak mendapat, dan perbelanjaannya tetap ada, nak kena bayar bil elektrik apa semua sebagainya, nak bayar juga sebagainya. Maka ambil peranan ni, kita ambil peluang ni untuk kita memberikan sumbangan yang sebaiknya kepada pihak masjid, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid. Saya mohon ampun dan maaf seandainya penyampaian saya tidak memenuhi daripada hajat, dan saya ucap terima kasih juga kepada semua yang mengikuti secara langsung pada pagi ini. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kuliah pukul apa? Sebelum zuhur. Sebelum zuhur tu pukul apa? Sejam. 12.30. 12.30.